cahaya, kami yang lupa hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Bersama dengan saya Dai Hilman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar semua sahabat penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan dan juga kita gunakan kesihatan ini untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi hari ini sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya yakin ramai minggu ni sudah tak sabar-sabar nak menyambut raya Aidiladha. Sebab apa? Mungkin sebelum ni hari raya kita duduk di rumah, kuarantin di rumah, kita duduk dalam kawasan kita, tak boleh balik ke kampung dan sebagainya. Mungkin kali ini masing-masing ada semangat, cuma kita pun lagi semangat ataupun kita lebih excited dengan izin sebab apa, hari ini ada pengumuman besar dan kita tak tahu apakah pengumuman itu. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, hari ini dan minggu ini kita ada istimewa segmen kita, perbincangan kita berkaitan dengan Aidiladha. Jadi hari ini tajuknya kita bermula dengan satu binaan yang kita sangat rindu, iaitu Kaabah. Hari ini topik perbincangan kita iaitu sejarah Kaabah. Siapakah yang akan membincangkan topik kita pada pagi ini? Orangnya putih melepak, tak lain dan tak bukan Al-Fadil, Ustaz Muhammad Ervino Johari. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Saya kira dalam perbincangan kita ni, saya first time saya jumpa Ustaz secara live, Ustaz. Okey Ustaz, hari ini perbincangan kita sejarah Kaabah. Sebelum itu saya nak ingatkan Ustaz dan juga sahabat penonton semua, kita punya perbincangan kita hari ini seperti biasa di TV3 dan juga TV9. Cuma di TV3 kita akan tamat pada pukul 8 dan kita akan sambung lagi perbincangan lagi setengah jam di TV9. Jadi apa-apa sekiranya ada soalan dan juga ingin bertanya kepada Ustaz, boleh hubungi kami ataupun bertanya di Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, yang mana ada gambar saya dan juga Al-Fadil Ustaz. Dan seperti biasa sahabat penonton semua, saya minta supaya kita berkongsikan video live di ruangan Facebook kepada rakan-rakan kita di media sosial. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, sejarah Kaabah. Sebenarnya ramai mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana mungkin dah pernah menziarahi Baitullahil Haram, ataupun mungkin mereka pernah dengar dan melihat gambar dan sebagainya. Cuma sejarah Kaabah ini macam-macam version, ada orang dengar, ada yang sahih, ada yang tak sahih dan sebagainya. Cuma sebagai permulaan, apakah yang perlu kita tahu mengenai sejarah Kaabah ni Ustaz? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita. Terima kasih pada Dai Hilman atas pembuka bicara dan mudah-mudahan diskusi kita ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada penerbit dan seluruh kru produksi Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang kecil ini sebagai amal yang soleh, insya-Allah. Kita mulakan dengan definisi. Saya orang bahasa, saya suka melihat sesuatu itu daripada sudut kata makna dan kata dasarnya daripada sudut bahasa dahulu. Mengapa dipanggil Al-Kaabah? Ataupun tanpa alif lam itu disebut sebagai Kaabah. Di dalam bahasa Arab ada beberapa pengertian. Yang pertamanya dipanggil sebagai Kaabah ataupun kaf ain ba sebagai kata dasarnya di hadapan itu, dia membawa makna at-tarbi'. At-tarbi' membawa erti apa sahaja yang berbentuk segi empat ataupun seakan segi empat. Seperti mana yang kita lihat Kaabah yang ada pada hari ini, dan subhanallah benar apa yang Dai Hilman katakan tadi, terlalu banyak riwayat dan peristiwa, ada di antaranya Israiliyat yang kita kena berhati-hati. Dan Israiliyat ini juga kalau kita tak bolehlah orang kata nak terus sahaja menghentam atau menyatakan bahawa Israiliyat ini salah dan sebagainya. We need to be a certain careful dengan perkataan Israel, kerana kalimah Israel ini adalah antara nama laqab yang diberikan kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, bermakna kekasih Allah. Bani Israel adalah keturunan yang datang selepas daripadanya,
menerusi susur galur Nabi Ya'qub alaihi salam. Yang kita sedia maklum salah seorang daripada anaknya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu membawa mana segi empat. Daripada sudut bahasa Arab juga, perkataan Al-Ka'bah ataupun Ka'ab ini membawa makna ala ataupun wartafa'a, yang bermaksud apa sahaja yang tinggi ataupun yang diletakkan di atas. Kalau kita perhatikan secara ringkas terlebih dahulu kita kongsikan, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam mula diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina Kaabah dibantu oleh anaknya Ismail alaihissalam, maka antara cara bentuk jurus arkitektur seni bina yang dipilih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan meninggikan sedikit. Kerana itu dalam Al-Quran disebut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan binaan. Mengapa ditinggikan dan kenapa dipanggil Kaabah? Kerana rupa-rupanya berdasarkan sejarah ini, Kaabah bukanlah benda baru di dalam dunia ini. Dia ada pelbagai riwayat tentang siapa yang memula-mula membinanya, bagaimana pemilihan asasnya. Tapi cantik kalau dai kita mulakan dengan berkongsi dapatan firman Allah Subhanahu wa taala rujuk dalam surah Ali Imran, lihat pada ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang bermaksud sesungguhnya rumah yang pertama, rumah Allah yang diletakkan, ditentukan lokasinya, tempatnya di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, lalladzi bi Bakkah. Dalam Al-Quran menggunakan kalimah bi Bakkah ataupun Bakkah, tidak digunakan dengan nama yang biasa kita sebut, iaitu Makkah. Dan ini membawa makna yang besar sebenarnya dalam jurus disiplin bahasa Arab. Bila sebut Makkah, artinya bandar yang seperti mana kita maklumi, yang kita pernah ziarahi, da'i pun sebut subhanallah, kita berkongsi yang sama, kita rindui tanah suci haram dan juga Al-Kaabah. Tapi dalam Al-Quran disebut Bakkah. Bakkah ini merujuk kepada foundation, merujuk kepada piling asas, merujuk kepada tiang seri awal-awal, di mana itulah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dia membina semula qawaid, kaedah ataupun asas Makkah, iaitu Al-Kaabah itu sendiri. Tapi dia bukan buat di tempat yang baru, dia telah mempunyai susur lokasi yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sirah yang cukup panjang, dan di tempat itulah yang sememangnya dipilih untuk pembinaan Kaabah. Dan kalau kita perhatikan Kaabah ini, subhanallah, dia binaan. Apabila binaan, dia terbuka dan terdedah kepada perubahan-perubahan dan juga suasana, cuaca, iklim dan sebagainya. InsyaAllah lah ada ruang, ada rezeki dapat kita kongsikan dapatan ini dengan semua peminat setia kita program Tanyalah Ustaz TV. Okey Ustaz, bila Ustaz cakapkan tadi Mekah ini Bakkah dan juga dia kata ada binaan asas dan Ustaz kata dibina semula. Adakah Masjidil Haram ini ataupun Kaabah ini sudah ada sebelum Nabi Ibrahim? Terdapat banyak riwayat berkaitan tentang Kaabah ini, siapakah yang mula-mula membinanya. Dan inilah, di sinilah yang saya lihat cantik kalau sekiranya kita mengambil sedikit hazar, iaitu kita ambil langkah berhati-hati dalam menelusuri peristiwa ini. Jangan kerana kita nak seronok sangat cerita tu, nampak ada impaknya, ada klimaks dan sebagainya. Namun wajar untuk kita petik dapatan daripada penulisan-penulisan ahli sejarah Islam yang melihat perkara ini. Antaranya ada yang menyatakan bahawa mula-mula sekali yang membina Kaabah ini adalah para malaikat. Dan dalam riwayat ini nyatakan bila mana dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta Adam, manusia yang pertama, respon yang pertama sekali daripada para malaikat bukan kerana penentangan atau bangkangan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, tetapi bersifat inquisitif, nak tahu, nak tanya, nak perhatikan apa hikmah. Malaikat dah ada dah ni, ramai, boleh pindahkan barang dari satu tempat ke satu tempat dengan cepat. Malah jin pun ada. Apalah hikmahnya diciptakan manusia yang tak boleh terbang macam malaikat, yang tidak boleh berubah rupa dan sebagainya. Lalu para malaikat
bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tahu dengan lafaz ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah kamu ya Allah nak menjadikan satu lagi makhluk, kluster baru ni, makhluk di muka bumi ini, tapi mereka mempunyai dua kekananan, dua kecenderungan fungsi. Pertama, mereka suka berlawan, berperang antara satu sama lain, dan yang keduanya, selain pada melakukan maksiat, mereka menumpahkan darah. Artinya, banyak perkara-perkara dan isu-isu yang ditangani dalam manusia ini apabila mereka dengan kekurangan dan keterbatasan yang ada untuk mengendalikan urusan dunia. Lalu yang pertama sekali disebut adalah para malaikat sebagai riwayat yang pertama. Adalah beberapa pandangan pengkaji sirah yang lain, seperti mana Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, pengarang kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, menyatakan bahawa ini juga sebenarnya tidak termasuk. Yang memang benar-benar membina hanyalah dalam Al-Quran, thabit disebut hanyalah Nabi Ibrahim AS dan juga dibantu oleh anaknya Nabi Ismail AS. Tapi riwayat-riwayat yang lain ini juga wajar untuk kita ambil kira dan juga kita kongsikan agar ianya menjadi satu kronologi yang cantik. Selepas malaikat, ada juga riwayat para pengkaji sirah menyatakan yang membinanya adalah Nabi Adam AS. Bila diturunkan ke bumi, pada ketika itu Nabi Adam AS menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak lagi aku mendengar suara malaikat seperti mana ketika mana aku berada di dalam syurga? Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membina Kaabah di tempat dan di lokasi yang ditentukan. Saya ulang tentang lokasi yang ditentukan ini kerana signifikan kedudukan Kaabah itu dan kenapa dibina, kenapa Makkah dipilih. Dia mempunyai pelbagai dinamik dengan arca ataupun binaan rumah-rumah Allah yang lain, seperti Masjidil Aqsa dan juga yang lain, perjalanan hijrah, semuanya subhanallah da'i, dia sangat-sangat berkaitan antara satu sama lain. Ada satu lagi riwayat menyatakan bahawa selepas daripada Adam alaihi salam, anak beranak pinak daripada Qabil dan Habil itu, sampailah kepada anaknya seorang lagi yang juga dilantik sebagai Nabi, iaitu Nabi Syith, yang membina semula berdasarkan apa yang ayahandanya Nabi Adam AS bina. Namun atas segalanya, terlalu banyak riwayat dan peristiwa dalam ketiga-tiganya ini, yang kita pegang adalah apa yang dinyatakan jelas menerusi suluh pandu bimbing kita, iaitu Al-Quranul Karim, bahawa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS membina semula dan meninggikan semula asas binaan Kaabah yang telah sedia ada. Memang telah pun ada sebelum Nabi Ibrahim AS, dan kemudian berterusanlah sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan zaman antara pembinaan Kaabah yang dibina semula dengan tempat yang sama oleh Nabi Ibrahim AS dengan apabila orang Quraisy ambil semula dan menguasai kota Makkah. Mekah telah dikuasai oleh pelbagai kaum dan suku sebelum daripada itu. Jarak tempoh lebih kurang antara 2,645 tahun. Satu daripada riwayat menyatakan. Lalu bayangkan satu binaan yang boleh bertahan lama. Yang pentingnya yang bertahan itu adalah bukan binaan asas fizikal yang kita nampak, tetapi lokasinya, tapaknya dan tanahnya yang asal, ianya tidak berubah. Daripada mula ianya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara ringkas Ustaz. Kejap lagi kita akan bicarakan lagi mengenai sejarah Kaabah dan sebagainya. Cuma saya nak ambil satu soalan daripada penonton kita yang pertama, iaitu daripada Facebook, daripada Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana terciptanya Kaabah ini? Adakah atas perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui Nabi Ibrahim sebabnya atau bagaimana? Apakah reaksi awal Nabi Ibrahim menerima wahyu membina semula Kaabah? Mohon pencerahan, jazakallahu khair. Jadi soalannya, adakah Nabi Ibrahim sudah tahu ditugaskan untuk membina Kaabah dan apakah reaksi Nabi Ibrahim? Baik. Saya ada dua versi kalau sekiranya saya nak respon soalan ini. Satu, soalan yang atas itu dia memerlukan kronologi jadi panjang. Tapi saya fikir baik cuba saya ringkaskan. Yang pertama, Nabi Ibrahim AS adalah antara Nabi dan Rasul yang di dalam sirahnya, dalam CV-nya, antara Nabi dan Rasul yang paling banyak
Allah Subhanahu wa taala arahkan dan perintahkan untuk berhijrah daripada satu negara ke negara yang lain. Ke Mesir, kemudian ke Palestin. Daripada Palestin itu dibawa isterinya iaitu Hajar dan juga anaknya Ismail yang ketika itu masih lagi dalam tempoh tak sampai setahun, masih menyusu, dibawa ke Makkah bagi kali yang pertama. Ziarah kemudian ditinggalkan, Nabi Ibrahim AS balik ke Palestin. Datang kali yang kedua ketika mana Nabi Ibrahim AS untuk ziarah Hajar dan juga Nabi Ismail AS. Ketika itu Nabi Ismail telah pun berusia dalam riwayat 13 tahun. Tempoh yang lama itu. Mengapa lama? Subhanallah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di kalangan kita yang buat tak apa, aku tinggalkan family 13 tahun. Tak, ini khas untuk Nabi Ibrahim AS. Dia tidak boleh diaplikasikan oleh orang yang lain. Kemudian balik semula ke Palestin dan 7 tahun selepas daripada itu, apabila Nabi Allah Ismail AS, putranya yang pertama, kemudian telah berusia sekitar 20 tahun. Kali yang ketiga datangnya Nabi Ibrahim AS ke Mekah, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan agar Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS membina Al-Kaabah. Kalau kita perhatikan dalam surah Ibrahim, gugusan ayat daripada ayat 35 sampai ke 43 lebih kurang, subhanallah, dia merangkumkan pelbagai gambaran, deskripsi yang dalam masa yang sama merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beratnya ujian untuk meninggalkan isterinya Hajar dan juga anaknya Ismail. Pada ketika itu Makkah berada dalam kawasan yang kering kontang. Antara yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS adalah menggambarkan bahawa dia telah pun diberikan makluman bahawa yang ditinggalkan ini adalah tempat lokasi Baitillah, rumah Allah. Tapi ketika itu belum lagi diarahkan untuk dibina. Ketika diletakkan dan ditinggalkan Hajar dan juga anaknya Ismail. Artinya kawasan itu dimaklumi oleh Nabi Ibrahim AS daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa ini adalah merupakan tempat di mana diletakkan mula-mula sekali rumah Allah. Awwala baitin wudi'a linnas. Rumah yang pertama yang dikhususkan untuk manusia. Maksudnya untuk manusia beribadah, menjadikannya sebagai satu bentuk ibadah yang bersifat centralized. Ada pemusatan, ada standardized, ada piawai di mana umat Islam di mana saja benua mereka berada, maka di sinilah. Lalu telah pun dimaklumkan pada Nabi Ibrahim AS berkaitan perkara ini menerusi yang saya lihat dapatan-dapatan ayat dalam Quran. Ustaz, makna kata reaksi Nabi Ibrahim pun sudah maklum dengan perkara ini, tunggu masa daripada Allah Subhanahu wa taala saja untuk wahyukan, betul? Benar. Pemakluman tentang kesucian tempat Al-Haram itu sendiri, dan selepas daripada itulah datang perintah untuk dibina semula di asas yang sama. Saya kira itu mukadimah kita, perbincangan kita untuk slot yang pertama ni, Ustaz. Kita nak berehat seketika, saudara sahabat penonton semua, kita akan berehat seketika. Biasakan diri dengan norma baru, dakwah biar tanya Ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru, kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, penonton semua, kita masih lagi dengan topik kita sejarah Kaabah bersama dengan Ustaz Ervino. Jadi saudara, sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jadi saudara, penonton semua, di permulaan tadi Ustaz ada menceritakan mengenai sejarah permulaan Kaabah sedikit sebanyak. Cuma tadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz, tadi dikatakan Kaabah ini adalah binaan Kaabah ataupun rumah Allah yang pertama dibina. Cuma kenapa kiblat kita bila mana Nabi Muhammad diturunkan dan disampaikan kepada kita, kiblat yang awal itu adalah Masjidil Aqsa. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih pada Yang Hilman, semua para penonton setia dan pengikut Tanyalah Ustaz. Berdasarkan apa yang kita boleh kongsikan di slide, subhanallah,
dalam sepotong hadis riwayat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an menyatakan bahawa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, katanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu masjidin buniya awwalu, masjid manakah yang pertamanya didirikan? Kata Abu Dzar. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Masjidul Haram, iaitu Masjidil Haram di Makkah. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Dzar, thumma ayyu, kemudian masjid apa pula yang kedua? Jawab Nabi, qala al-Masjidul Aqsa, Masjid Al-Aqsa di Filastin. Dan ditanya lagi oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, kam bainahuma, berapakah jarak masa tempoh antara kedua-duanya? Jawab Nabi SAW, arba'una sanatan. Maksud arba'una sanatan ini ialah 40 tahun. 40 tahun kalau kita perhatikan, Al-Kaabah itu dibina pada zaman asasnya itu dinaikkan oleh Nabi Ibrahim AS, dan kemudian Masjidil Aqsa binaan asasnya itu dibangunkan oleh Nabi Sulaiman AS. Namun jarak antara keduanya itu dekat sekitar 1000 lebih tahun. Lalu maksud 40 tahun ini menunjukkan apa yang kita kongsikan di awal tadi, bahawa tapak Makkah itu, Al-Kaabah itu dan juga Al-Aqsa dia telah pun ada dan telah pun ditentukan sebelum lagi daripada itu. Lalu Nabi Ibrahim AS dan kemudian Al-Aqsa itu Nabi Sulaiman AS membinanya berdasarkan kepada kaedah ataupun asas, pila, lokasi dan kawasan yang memang telah pun ditetapkan dan tidak berubah. Kalau kita lihat, sekadar saya kongsikan sedikit dapatan. Ini saya ambil daripada apa yang telah pun pernah dibuat oleh ketika mana saya berada 4 tahun lebih bertugas di UK, dan salah seorang daripada researcher kita, penyelidik yang buat dalam bidang PhD, antara tajuknya mengkaji tentang Al-Masjidil Aqsa. Mengapakah pagar Al-Aqsa? Kalau kita perhatikan, asasnya sempadannya itu tidak sama panjang. Sedangkan daripada Nabi Adam AS keturunannya sampailah pada Nabi Muhammad SAW, umat Islam ini dan umat terdahulu terkenal dengan jurus, disiplin, kekuatan dan kelebihan seni bina. Arkitektur mereka memang hebat. Adakah bentuk ini direka sedemikian rupa? Adakah yang mereka cipta bangunan Al-Aqsa ini dia tidak tahu mengukur? Adakah itu sebabnya? Sehingga tak sama antara kanan, kiri, depan, bawah. Juga, adakah ini merupakan sempadan Al-Aqsa, kiblat kita yang pertama yang Da'i tanya tadi, dengan sempadan Al-Aqsa? Cuba kita lihat yang seterusnya. Kalau inilah boleh kita bandingkan dengan Al-Kaabah, maka ini kalau berdasarkan riwayat penulisan daripada seorang pengkaji sejarah, dan beliau juga berasal daripada Makkah, Al-Walid Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi, dalam kitabnya yang berjudul Akhbar Al-Makkah, khabar-khabar, berita-berita tentang Makkah, ini adalah pengimejan semula menerusi komputer bangunan Kaabah yang asal, yang dibina semula oleh Nabi Ibrahim AS berdasarkan pada laporan. Dan kita lihat arah utara dulu, ya, dia rukun Al-Aswad itu adalah Hajar Aswad. Kemudian rukun Al-Gharbi ataupun dipanggil sebagai rukun Iraqi, rukun artinya sudut ataupun tempat tepi itu kan. Rukun Asyami, Syam, merujuk pada negara Syam. Kita lihat tanda arah kiblat tu ya. Di bahagian atas antara rukun Syami dengan rukun Gharbi ataupun Iraqi, di situlah ada lingkungan yang dipanggil sebagai Hatim ataupun Hijr Ismail, dan itu mengarah ke utara. Lalu Mekah di sini utaranya sebelah kanan iaitu timur laut adalah Iraq, itu dipanggil Iraqi, dan juga sebelah kiri, sebelah barat laut dipanggil sebagai Syami, merujuk kepada Lebanon, Jordan, Syria dan sebagainya. Rukun Yamani bahagian selatan Mekah iaitu negara Yaman. Dan seterusnya, imej yang berikutnya, ini yang kalau kita lihat daripada sudut binaannya lah. Binaan yang asas, dia tidak ada kiswah, dia tidak ada kain yang menutupi. Dan Nabi Ibrahim AS dalam dia membina Kaabah ini, kalau kita perhatikan pintu asalnya itu, ini pengimejan semula lah ya, tidak semestinya tepat seperti mana yang asal. Pintu itu seperti mana pintu rumah kita kalau rumah bawah, rumah teras, iaitu ia tidak ditinggikan seperti mana yang kita lihat sekarang. Pintu asal Kaabah ini memang betul-betul berada di lantai atau berada di tanah. Yang nak saya tunjukkan adalah beberapa slide yang selepas daripada ini, iaitu yang ni hebatnya. Soalan pertama saya tadi adalah berkaitan tentang kenapa Al-Aqsa yang asal
daripada sudut panjang, lebar, kiri, kanannya tidak sama, dan rupa-rupanya bila Kaabah itu yang asalnya dibina, kalau kita boleh perhatikan perincikan ya Da'i, daripada Hajar Aswad, kemudian pergi ke Multazam dan sampai melalui Syazarwan. Syazarwan ni ialah binaan bawah tu, yang melekat binaan bawah untuk meninggikan sedikit, dan ditutupkan dengan perak sampai ke Hijr Ismail sekitar 12.64. Campur dengan Hatim keseluruhannya lagi dalam sekitar 7 meter. Tetapi yang di sebelah sana 13.16, tidak sama. Kemudian di bahagian antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad pula 11.53. Dan sepanjang antara Iraqi dengan Syami, iaitu pada Hijr Ismail itu 11.28. Mengapa ianya tidak sama? Adakah memang disengajakan atau itu teknik seni bina pada ketika itu, ataupun ianya ada lebih lagi rahsia di sebaliknya? Kalau kita perhatikan pada gambar rajah berikutnya, tanda titik ataupun dot yang saya letak warna purple itu, ini asalnya Kaabah ya, belah kanan, dan kirinya adalah Al-Aqsa. Ini adalah pandangan satelit bagi kedua-dua binaan Al-Aqsa dan Kaabah. Kalau kita perhatikan, ya, kita boleh jalankan dan kita lihat gambaran itu menunjukkan betapa samanya di antara Kaabah. Kalau kita tekan enter tu, kita akan nampak dia bergerak, insya-Allah garis tu daripada Kaabah pergi kepada Aqsa. Dia menunjukkan bahawa terdapat pertindihan image satelit yang sangat-sangat jelas, signifikan similarity dan persamaan di antara Kaabah yang asal dengan Al-Aqsa. Dan di tempoh kedua-duanya ini pembinaannya adalah 40 tahun. Artinya manusia menjadi arkitek, tetapi yang menentukan susunannya dalam bentuk yang tidak sangatlah macam segi empat tepat. Subhanallah, dia adalah penentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk pada yang berikutnya tadi, bahawa perbandingan menerusi pertindihan imej satelit menunjukkan bahawa penjajaran ini sama antara Kaabah dengan Al-Aqsa, kecuali hanya sedikit di bahagian utara Al-Aqsa lebih tinggi. Ada sebabnya. Antaranya adalah ketika mana dalam pembinaan semula Kaabah di kalangan orang Quraisy, bila mereka runtuhkan yang lama, baiki dan bina semula, dan ketika itu timbul pada Al-Walid bin Mughirah pada ketika itu untuk memastikan agar binaan Kaabah ini bukan datang daripada sumber-sumber yang tidak diketahui ataupun sumber yang haram. Ringkas cerita, kerana kekurangan duit bajet mereka untuk pembinaan, maka asal kedudukan Al-Hatim itu, Hijr Ismail, telah pun dikurang dan dikecilkan sedikit pada zaman pembinaan semula oleh Quraisy. Dan kemudian selepas itu hinggalah sampai ke peringkat Hatim itu ataupun Hijr Ismail, ketika mana pembinaan Kaabah, Nabi Ibrahim AS menjadikannya sebagai tempat berteduh. Dia sebahagian daripada rumah Ibrahim AS. Anak-anak kita tanya, mengapa? Subhanallah, dalam solat, Nabi dan Rasul ada 25 yang wajib dipercayai ini. Kenapa selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita pun kadang-kadang tidak boleh nak mengungkapkan mengapa. Kenapa tak sebut Nabi Yusuf, Nabi Nuh atau 55 ulul azmi? Subhanallah, kaitan antara Nabi Ibrahim, kalau kita lihat pada slide yang berikutnya, dengan apa yang kita alami sekarang ini dan apa situasi yang berlaku, peristiwa di Al-Aqsa dan sebagainya, subhanallah, ini menunjukkan signifikan yang sangat-sangat besar. Lalu kita perhatikan berdasarkan diameternya, bangunan sebenar Al-Aqsa adalah seperti yang boleh dilihat di garisan putus itu, dan ianya sejajar dengan sempadan Kaabah. Jadi berbalik pada soalan tadi, secara signifikannya kenapa kiblat itu mula-mula Masjidil Aqsa dan tidak terus-terus kepada Al-Kaabah? Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan peristiwa ini dalam surah Al-Baqarah dalam beberapa ayat, di mana Allah menyatakan dan merakamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dirakam, dilihat oleh Allah mendongak ke arah langit. Dan dongak ke arah langit ini ialah kerana rasa asyauq dan al-hanin. Lepas pindah ke Madinah, Nabi rasa rindu, Nabi sayang kepada Kaabah. Nabi lahir di Kaabah. Psikologi manusia ini sukakan kepada tanah air sendiri. Biarlah kampung dia kecil banding dengan kampung orang lain, tapi itu kampung dia, itu tempat main dia, itu kubang dia dan juga bendang dia. Maka begitulah juga yang dirasai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita tengok, kalau boleh pada slide yang selepas daripada yang ini,
Gambar di atas menunjukkan bahawa Al-Aqsa dengan seluruh monumen Islam di dalam Al-Aqsa itu sendiri, dianya menghadap ke arah selatan. Memang dah awal-awal ditetapkan pada pembinaannya, dia memang menghadap ke arah selatan, dan selatan itu bukan sekadar selatan. Kalau kita rujuk pada slide yang terakhir, dia menunjukkan bahawa binaan Al-Aqsa keseluruhan yang umat Islam di Madinah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan itu sebagai kiblat yang pertama, bila kefarduan solat ini pada 18 bulan sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, setahun setengah pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, 18 bulan sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah, memang monumennya dan gambaran kedudukannya, bangunannya semua mengarah ke arah Kaabah, mengarah ke arah kiblat yang seperti mana yang kita ada sekarang ini. Lalu ada juga riwayat yang mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam bila solat pun ketika di Makkah pun dia akan berada di sebelah sini, di bahagian selatan Kaabah untuk solat ke arah Masjidil Aqsa, tapi tetap dalam masa yang sama menghadap ke arah Kaabah. Subhanallah, ini adalah merupakan antara sejarah Kaabah. Topik ini sebenarnya lebih signifikan orang kongsikan apabila peristiwa i'tibar Isra' dan Mi'raj. Namun tajuk kita ini sangat-sangat menarik, sangat cantik agar orang melihat bahawa bukan saja Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, tapi signifikan trio 3 masjid ini dengan Masjidil Aqsa, sejarahnya itu cukup besar. Juru bina, seni bina yang berlaku setiap zaman itu, dianya mungkin ada perubahan. Pemerintah-pemerintah selepas daripada zaman para sahabat ada yang tukar sikit bentuk kedudukan pintu dan sebagainya Kaabah, tetapi yang pentingnya adalah kita kena ambil iktibar daripada sudut kenapakah signifikan penentuan lokasi dan tapak itu tidak pernah berubah dan ianya ditentukan dan dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saudara, sahabat penonton semua, saya kira ramai yang tengah tercengang sekarang ni. Okey, harap sabar. Sebab apa? Mungkin ada ilmu yang baru kita tahu pada pagi ini. Saya tertarik lagi dengan soalan daripada Facebook, daripada Ram Desaru ini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah jenis-jenis bentuk peninggalan asal Kaabah yang masih kekal hingga kini? Mohon penjelasan, terima kasih. Ustaz, bila mana tadi kita berceritakan mengenai Kaabah, bentuk seni bina, parameter dan sebagainya, yang tinggal kini apakah yang asalnya, Ustaz? Silakan. Cantik soalan ini. Ketika mana Nabi Ibrahim AS mula-mula membina dengan dibantu oleh anaknya Ismail AS, kita kena ulang ini. Dan pengulangan ini bukan sekadar menyebut nama, saya fikir dan saya rasakan wajar untuk kita bawa ahli keluarga kita. Biar sambutan Aidil Adha kita pada tahun ini berdasarkan kepada pengetahuan, berdasarkan kepada solidnya maklumat kita berkaitan kiblat kita ini. Subhanallah, Da'i Hilman, ramai sahabat-sahabat kita di luar sana yang Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi kurniakan rezeki kepada mereka untuk ziarah Kaabah walaupun sekali. Sama ada umrah ataupun haji. Mudah-mudahan bagi yang dah pergi ataupun bagi yang akan pergi nanti, insya-Allah selepas isu pandemik ini akan dapat merasakan bahawa datang tu bukan sekadar lihat. Saya ingat pengalaman saya mula-mula sekali ke Kaabah, ke Makkah untuk mengerjakan umrah dan selepas itu haji. Kali pertama itu dalam keadaan yang orang biasa akan tulis dalam blog, dalam posting, dia tercengang, dia tergamam, tak tahu apa nak kata, menangis dan sebagainya. Tapi cantiknya kalau didasari dengan pengetahuan. Kesemua ciri-ciri asas memang ada. Ianya berubah daripada satu zaman kepada zaman yang lain. Selepas daripada, kalau ikut asal riwayat yang ada dalam buku-buku sejarah, pembinaan itu daripada zaman Nabi Malaikat, Nabi Adam AS sampailah kepada zaman Quraisy. Ciri-ciri yang asal memang ada. Nabi Ibrahim AS asalnya buat dalam 2 pintu. Satu yang barat, satu yang timur. Barat tu mana? Antara yang gambar rajah tadi kita lihat daripada Al-Hajar Aswad sampai daripada Hajar Al-Aswad kepada Hajar Ismail. Itu bahagian baratnya. Dan kemudian Hijr Ismail lengkungan itu mengarah ke arah utara. Madinah, Jordan, Syria dan sebagainya. Dan satu lagi pintu di bahagian timur, iaitu di antara rukun Yamani dengan rukun Syami. Tetapi perubahan zaman, sekarang ini pintu hanya ada satu sahaja. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dalam hadisnya itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan bahawa kalaulah sekiranya Nabi menyatakan kalau orang-orang Quraisy ini
tidak diambil faktor bahawa mereka masih lagi baru meninggalkan suasana dan juga bentuk-bentuk peribadatan jahiliyah, maka Nabi kata, Nabi nak arahkan agar dibina semula seperti mana Kaabah mula-mula dibina oleh Nabi Ibrahim AS, spesifikasinya begitu. Namun Nabi melihat maslahah yang lebih besar daripada itu, bahawa binaan itu walaupun ada sedikit sebanyak perubahan berbanding dengan yang asal, namun yang pentingnya adalah bukan binaan itu yang perlu diletakkan sebagai keutamaan daripada sudut pengajaran, tetapi dari sudut pemusatan ibadah. Dan soalan yang lebih besar, mengapa kita solat menghadap Kaabah? Mengapa tidak ke arah lain? Tak boleh ke buat seperti mana yang lain menghadap ke arah timur ataupun barat dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa Islam adalah merupakan agama tauhid. Kalimah tauhid berartinya adalah keesaan, kesatuan. Segala yang dibuat itu, dianya bersifat menjurus, berfokus dan akhirnya berimpak. Jurusnya itu laluannya ke arah Kaabah. Fokus umat Islam dalam melaksanakan satu-satu ibadah, biar dia di Johor, seorang di Perlis, seorang di Sabah, dia tetap sama merujuk kepada cara yang sama, ke arah-arah yang sama. Dan inilah yang menjadikan berimpaknya amal ibadah. Selepas daripada Nabi Ibrahim AS membina itu, tidak dapat dielakkan adanya berlaku kekurangan dan juga dalam masa yang sama perubahan sedikit seperti mana yang saya katakan tadi. Asalnya besar sekali dengan Hijr Ismail, kemudian orang Quraisy bila membina, bila mereka nak sisih wang mereka ini, nak ambil hanya daripada sumber yang halal, tak cukup untuk buat berdasarkan ikut saiz yang asal, lalu dikecilkan sekitar sebanyak 6 hasta, 3 meter lebih kurang, 2 meter lebih kurang, dikecilkan daripada yang asal, dan itulah sampai sekarang ini yang kita lihat seperti mana yang ada. Data dasar itulah Hijr Ismail dia digazetkan sebagai satu kawasan yang termasuk sebagai Kaabah itu sendiri. Lalu adalah tidak sah tawaf kita, baik umrah ataupun haji, kalau kita tawaf pusing masuk ke dalam Hijr ciluk Ismail. ke arah Hijr Ismail itu, dia kena melingkungi luar daripada Hatim ataupun Hijr Ismail tadi, barulah dikira sebagai satu pusingan tawaf yang sempurna. Jadi kita dah tahu Ustaz mengenai reka bentuk ataupun apakah yang diceritakan mengenai Kaabah tu sedikit. Saya rasa ni baru 2% Ustaz pada topik perbincangan kita. Ustaz, juga saudara-saudara penonton semua, saya nak ingatkan sebelum kita berhenti berehat, semua kita nak bagi tahu kepada semua, jaga SOP. Pakai pelitup muka, jaga jarak. Perkara ini penting, saudara, kita mesti berjuang habis-habisan untuk melawan pandemik COVID-19 ini. Jadi kita akan berehat seketika, biasakan diri dengan norma baru dakwah, biar tanyalah Ustaz teruskan. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, sahabat penonton semua, kita masih dengan tajuk kita Sejarah Kaabah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ervino. Jadi saya nak ingatkan, kita sama-sama jaga SOP kita, jaga jarak, basuh tangan, jangan lupa untuk pakai pelitup muka di tempat awam. Sebab apa? Saya yakin saudara, sahabat penonton semua tak nak perkara yang lepas berlaku kepada kita, PKP dan sebagainya, kita tak nak, saya faham. Dan kita mesti jaga untuk lawan perkara ini daripada tersebar dan merebak, insya-Allah. Jadi, saudara, tanpa saya lengahkan masa, sekiranya ada soalan mengenai topik perbincangan kita pada pagi ini, boleh terus hubungi kita talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 0111233648 ataupun terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Ustaz, saya ada satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Amin ya rabbal alamin. Berapakah lama peringkat pembinaan Kaabah disiapkan dan bentuknya? Dan mengapakah Hajarul Aswad berada di penjuru Kaabah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Itulah Ustaz. Soalannya, Kaabah ni pembinaannya, penjurunya berapa dan juga mengapakah Hajarul Aswad berada di penjuru Kaabah? Pembinaan Kaabah berapa lama? Okey, silakan.
Terima kasih pada yang bertanya, Da'i dan semua. Pertamanya, tidak dinyatakan dalam mana-mana riwayat berapa tahunkah secara spesifik pembinaan itu berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS. Begitulah juga dengan pembinaan yang lain dalam riwayat yang menyatakan malaikat, kemudian Nabi Adam AS, Nabi Syis, kemudian kepada kaum Amaliqah, kemudian kaum Jurhum. Yang ini subhanallah kena nanti kita kongsikan dan kupaskan kerana kaitannya dengan Hajar dan juga Nabi Ismail AS cukup besar dalam mewujudkan komuniti sampailah kepada Qusay bin Kilab moyang Nabi SAW dan juga sampai kepada Abdul Muttalib dan juga ketika mana peristiwa Nabi menjadi pendamai untuk meletakkan semula Hajar Aswad itu di bahagian penjuru. Ketika Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS membina Kaabah, setelah dibina dengan bangunan batu yang besar, riwayat menyatakan dengan bantuan daripada para malaikat, diambil batu itu daripada 5 sumber, 5 gunung yang ada berkaitan, yang berturutan, kawasan yang allazi barakna haulahu, kawasan yang dalam surah Al-Isra ayat pertama disebutkan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tursina, Turzaita, gunung ataupun bukit Hira dan sebagainya, Lubnan, kesemuanya ini dikumpulkan dengan bantuan para malaikat dan dijadikannya sebagai batu untuk dibina asas dan kemudian dinaikkan. Hinggalah yang hanya diriwayatkan dalam kitab sejarah hinggalah sampai kepada bucu yang terakhir. Nabi Ibrahim AS melakukan sesuatu itu subhanallah dengan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali adalah tempat di mana diletakkan sekarang ini orang nampak Hajar Aswad, dan kemudian ada lingkaran ataupun frame-nya tu yang diperbuat daripada perak dan Hajar Aswad ke dalam sikit sebenarnya. Yang itu dibuat pada zaman pembinaan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pada tahun 64 Hijriah. Dimula pasang kerana orang berpusu-pusu. Ramai orang untuk mengambil sunnah Nabi sebab melihat Nabi pernah kucup. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahawa kalau aku tak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucup Hajar Aswad, aku pun tak kucup kerana dia hanyalah merupakan batu. Dia bukan satu ritual ibadah yang wajib dan sebagainya. Tapi bila Nabi buat, maka dia menjadi sunnah dan orang lain juga harap-harap tidak menzalimi orang lain ketika mana mereka ini mengucup Hajar Aswad, mengikuti ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa penjuru itu? Itulah yang terakhir sekali binaan untuk memperkukuhkannya yang dimulakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan Hajar Aswad ini juga berdasarkan pelbagai riwayat yang ramai telah pun baca, dia adalah merupakan batu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga. Asalnya itu warnanya putih berkilauan, kemudian ia bertukar warna seperti mana yang sekarang ini dan dipanggil sebagai asalnya Hajar dan sekarang disebut sebagai Hajar Aswad, batu hitam. Aswad itu hitam. Asalnya dia hanyalah sebagai batu. Mengapa di penjuru situ? Itulah adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di situlah juga kalau kita perhatikan signifikannya, segala yang berlaku dalam peristiwa sirah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ahli keluarganya di Makkah. Nabi Ibrahim ada satu lagi keluarganya itu di Palestin, iaitu Sarah, isteri pertamanya, dan kemudian jauh selepas daripada itu anaknya yang kedua lahir, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Itu ada nanti insya-Allah ada ruang kita kupaskan. Tapi di Makkah, segala yang berlaku di Makkah itu dalam peristiwa sirah dan keluarga Nabi Ibrahim, itulah juga yang dijadikan dan disebut sebagai Masy'aril Haram. Tempat di mana adanya syiar, logo, lambang tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan apa juga maksiat. Tanah yang suci, itu maksud haram. Bukan haram orang masuk, tapi haram dalam bahasa Arab juga membawa makna dijaga, dipelihara daripada perkara-perkara yang mudarat, yang tidak elok, yang berdosa dan sebagainya. Lalu segala yang ada ini dan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim diaplikasikan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah penutup dan penyempurna semua risalah Nabi dan Rasul, iaitu Islam, dengan ibadah haji. Segala yang berlaku dia sembelih Nabi Ibrahim alaihissalam diarahkan oleh Allah untuk mengorbankan anak-anaknya, tapi tidak jadi. Berlaku di Mina, Nabi Ibrahim jalan dengan Nabi Ismail alaihissalam daripada Makkah, Kaabah atau Bakkah yang kita kongsikan tadi sampai ke Mina, sekitar 7 km lebih. Saya pernah berjalan daripada Mina balik semula ke Makkah ketika gunakan ibadah haji. Memang jauh dengan orang yang ramai dan sebagainya. Kemudian peristiwa Hajar lari daripada Safa dan Marwah, itu juga merupakan dijadikan sebagai ibadah ataupun rukun haji. Tawaf dan sebagainya, subhanallah. Lebih baik saya cadangkan
kita ambil jurus i'tibar daripada sudut itu kerana tidak ada disebutkan tempoh sebenar masa berapa tahun, berapa bulan dan lamanya. Kalau ada pun saya tidak berhajat untuk kongsikan sebab dirisaukan riwayat itu tidak berapa kuat untuk dijadikan sebagai sandaran. Itu orang kata sejarah ataupun kronologi Ustaz, pembinaan Kaabah ini. Saya nak ambil satu pemanggil bertuah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Ismail. Okey, Tuan Ismail, teruskan dengan soalan. Okey, soalan saya tanya, di manakah tempat-tempat yang mustajab kita berdoa semasa kita mengerjakan umrah ataupun haji? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Ismail atas soalan yang diberikan. Ini persoalannya dan ramai orang kalau kata menziarahi Baitullah dia akan tanya, Ustaz, di manakah tempat mustajab untuk berdoa? Silakan Ustaz. Subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Antaranya, cantik soalan daripada Tuan Ismail. Terima kasih kerana berkongsi soalan itu. Yang paling orang kenal dan tahu mustajabnya ketika menunaikan ibadah haji adalah al-multazam. Multazam ini dalam bahasa Arab daripada lafaz kata akar dia ataupun kata dasar dia iltazama. Iltazama ada banyak makna. Pertama, dia membawa makna committed, konsisten. Kedua, iltazama ataupun multazam, tempat untuk committed dan konsisten dari sudut bahasanya. Dia juga membawa makna sesuatu yang melekat ataupun dekat ataupun rapat. Ia juga membawa makna hubung kait ataupun hubungan yang sangat rapat di antara seorang dengan seorang ataupun di antara seorang insan hamba dengan pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa multazam itu antara tempat yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang mustajab, diterima, dimakbulkan doa dan permintaan. Apa yang Nabi pernah buat iaitu kalau kita lihat pada slide yang ditunjukkan ya, multazam itu berada di kedudukan antara nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 2 tu ya. Di mana itu antara penjuru Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Di sini apa yang pernah berlaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam pelbagai riwayat dalam hadis bila Nabi sampai dekat multazam. Multazam ini kedudukannya dibina sekitar anggaran dalam saya 165. Allah siap bagi tahu sekali kan. 1.65. Kalau saya letak pengalaman saya di multazam itu, saya terpaksa berjingkit sedikitlah. Depangkan tangan habis sampai ke atas itu. Dan Nabi SAW meletakkan kedua belah tangannya dan kemudian meletakkan pipi Nabi yang mulia itu di betul-betul kena dengan dinding multazam. Bahagian kedua tadi itu betul-betul kena pipi kanan dia dan kemudian Nabi meletakkan perutnya yang mulia itu juga rapat, itu makna iltisak tadi itu, rapat dekat dengan multazam dan Nabi berdoa. Apa pengajaran yang besar? Pertamanya mengajarkan pada kita umat Islam bahawa doa ini jangan tunggu ianya bersempena, bersituasi, beracara. Baca doa barulah kita angkat tangan. Doa ini boleh dilaksanakan pada bila-bila masa. Berdiri, duduk, driving, co-driver ataupun duduk di belakang, baring, nak tidur. Dengan cara angkat tangan atau tidak angkat tangan, ianya juga adalah merupakan doa. Selain daripada itu, apa yang dilakukan oleh Nabi adalah di nombor 7 itu, iaitu berdoa di bahagian Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini apa? Ringkas cerita, bahasa kita, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, maqam bermakna seperti umpama kubur lah. Tetapi di dalam bahasa Arab, perkataan maqam artinya tempat berdiri. Ada dua riwayat kenapa Maqam Ibrahim ini tempat mustajab doa. Nabi Ibrahim AS bila membina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail, pernah seketika berada di tempat yang tinggi, kemudian nak ke depan, Nabi Ibrahim pun lompat, turun daripada tempat yang sedikit tinggi, dia turun ke bawah dan di bawah itu lekat tapak kakinya. Dan riwayat yang kedua adalah Nabi Ismail AS yang meletakkan batu-batu bawa dengan bahu dekat belakang tengkuknya itu, ada antaranya bila dah makin tinggi binaan Kaabah, maka diminta oleh Nabi Ibrahim AS bantu, dia letakkan batu di situ untuk Nabi Ibrahim berdiri di atasnya. Apa sekalipun, dia bukanlah kubur, tapi dia merupakan tempat berdirinya Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdoa dan juga membina Kaabah, subhanallah. Juga dalam lingkungan Hijr Ismail, keseluruhan yang kita nampak yang separa bulatan, di dalamnya itu adalah merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa selain daripada dalam Kaabah. Dalam sepotong hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia menyatakan bahawa
Suatu hari dia kata pada Nabi, aku nak masuk solat di dalam Kaabah. Ingat ya, kita dah kongsikan tadi gambar rajahnya, Kaabah ini secara keseluruhan dia termasuk dengan Hijr Ismail. Dia bukan sekadar at-tarbi' tadi yang segi 4 tu, tapi dia termasuk sekali Hijr Ismail. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku nak masuk dan solat dalam Kaabah kerana tempat itu tempat yang makbul doa dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil dan pegang tangan Aisyah, dibawanya Aisyah masuk ke dalam Hijr Ismail. Kenapa tak bawa masuk dalam Kaabah? Oh, ini juga peristiwa yang besar kerana nanti ada ruang kita kongsikan tentang, subhanallah banyaknya ya nak kita kongsikan, ruang tentang pintu dan juga kunci Kaabah, pemegang kunci Kaabah. Masuk ke Hijr Ismail dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang tangan Aisyah menyatakan bahawa solatlah kamu dalam Hijr Ismail ini kerana ia adalah sebahagian daripada Kaabah. Ini adalah merupakan antara tempat. Ramai orang kadang-kadang takutnya boleh ke masuk ramai orang ni ketika umrah dan haji dulu kan. Tetapi subhanallah, bila kita berada di atas tingkat 2, tingkat 3, kita tengok bawah, seakan macam dah tak ada ruang dah. Tetapi bila kita berada di bawah, yang menentukan itu bukan manusia. Ada saja ruang untuk kita solat di mana-mana. Adalah ruang insya-Allah untuk kita kucuk Hajar Aswad, berada di Multazam. Jangan lupa untuk solat dan berdoa di Hijr Ismail. Nombor 9 tu, kalau boleh kita lihat, itu dipanggil sebagai mudhab ataupun mizab, tak apalah daripada sudut ejaannya. Dia dipanggil sebagai pancuran rahmat, tempat keluarkan saluran air hujan sebenarnya, dan sampai ke peringkat seorang khalifah ketika itu dia balut dalam bentuk pancuran tu dibalut dengan emas. Dan dalam antara tempat yang mustajab doa juga dinyatakan iaitu doa di al-muzab tadi itu, di tempat pancuran tadi. Bukanlah bermaksud kena naik panjat ke atas, tetapi di bahagian bawah, artinya depan sekali dalam kawasan Hijr Ismail yang paling dekat dengan dinding Kaabah, antara rukun Gharbi dengan Syami, tapi berada di dalam kawasan Hijr Ismail, di bawah betul-betul pancuran tu yang orang berebut kat situ tu. Itu juga antara tempat yang mustajab doa lah. Wallahu a'lam. Baik. Pandang kata ini ada sedikit sebanyak 13 tempat mustajab yang kita kongsikan. Cuma Ustaz, sebenarnya bila mana kita berada di Masjidil Haram itu, semuanya kawasannya diberkati. Ya. Jadi makna kata kalau tidak ada kawasan itu pun, berdoa di mana sahaja pun diberkati Ustaz ke bagaimana? Benar, dari sudut prinsipnya benar. Namun kalau kita perhatikan di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia menjadi khalifah, kerana jumlah umat Islam bertambah besar, bertambah ramai, maka diperluaskan, diperbesarkan sempadan Masjidil Haram itu sendiri. Kaabah kekal, tapi ruang Masjidil Haram itu diperbesarkan dan sampai sekarang pun dibesarkan. Subhanallah. Tujuannya apa? Kerana definisi masjid. Masjid ini diberikan ta'rifan dan definisinya sebagai masjid bila ada 4 perkara. Pertama, lokasi, subhanallah. Pertama, kiblat. Kedua, lokasi. Ketiga, aktiviti. Dan yang keempat, sempadan. Lalu tadi saya ambil ruang untuk berkongsi agak panjang tadi tentang signifikan sempadan Al-Aqsa yang dilihat sejajar dengan Al-Kaabah ataupun Masjidil Haram. Tujuannya adalah untuk kita kenal apa yang da'i sebut tadi itu tentang sempadan. Dia beginilah. Orang ingat kalau kita pergi ke Masjid Surau, kawasan musalla, tempat solat itu saja tempat yang tidak dibenarkan bercakap tentang dunia, lara dan sebagainya. Tapi bila dia keluar, pergi ambil kereta dia, parking dalam kawasan masjid, sempadan masjid, ia juga tidak boleh buat apa yang dia tidak boleh buat di dalam tempat solat. Jadi kalau dalam tu tak boleh merokok, di luar pun dia kena jaga kesucian masjid, jangan merokok. Ini dia turun tangga, pergi kat motor dia, belum keluar daripada pintu masjid, dia dah merokok. Dia berada dalam sempadan. Kawasan bilik air, kawasan tempat wuduk, itu semua kena jaga kebersihan. Bukan saja jaga kebersihan dalam tempat kita soft solat itu, keseluruhan kalau dah digazetkan sebagai sempadan, maka dia mesti dijaga kesucian dan itu kena dianggap sebagai masjid. Al-Aqsa juga kalau kita lihat, kalau ada rezeki dapat ziarah Masjidil Aqsa, subhanallah, dia monumen di dalam Al-Aqsa ini banyak. Seperti mana Qubbah As-Sakhra. Orang kata dulu-dulu antara subhanallah bentuk serangan minda kepada umat Islam adalah postcard, buku-buku, gambar yang banyak sebelum zaman Facebook ni, yang ditunjukkan, yang dihantar ke sana sini. Sebut Al-Aqsa saja orang tunjuk Dome of the Rock tu, ya, Qubbatus Sakhra, kubah batu itu.
nak menunjukkan bahawa menghilangkan sensitiviti umat Islam kerana bangunan Masjidil Aqsa yang sebenar bukan yang itu. Lalu apa juga bentuk kerosakan yang berlaku, perubahan dan sebagainya yang dibuat dengan cara yang tidak sebenar, seakan umat Islam tak terasa sebab pada dia kubah itu masih cantik. Itu hanyalah satu monumen di dalam kawasan Masjid Sempadan Al-Aqsa, tetapi dia bukan Al-Aqsa itu sendiri. Baik. Mana kata kita dah tahu sedikit mengenai sempadan Masjidil Haram dan sebagainya. Ustaz, saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada sahabat kita insya-Allah. Sebelum itu mungkin kita nak berehat seketika. Jadi Ustaz dan juga sahabat penonton semua, kekalkan jarak dan SOP, biasakan diri dengan norma baru, dakwah biar tanya Ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru, kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita sejarah Kaabah. Dan juga sahabat penonton semua, seperti biasa sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 0111233680 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Saudara, bila mana saya dengan Ustaz Ervino bercerita mengenai sejarah Kaabah dan sebagainya, saya kira banyak persoalan ataupun yang kita belum tahu sebelum ini sudah kita dah dapat pagi ini. Cuma beberapa lagi persoalan sebenarnya banyak untuk kita bicarakan, antaranya soalan yang berada di kaca TV anda sekarang daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Rasulullah SAW bersabda, Baitul Ma'mur adalah masjid yang berada di langit dan ia betul-betul di atas Kaabah. Seandainya ia jatuh maka ia akan menghempap Kaabah. Apakah yang dimaksudkan dengan Baitul Ma'mur? Apakah ia juga tempat malaikat bertawaf di langit sebagaimana seperti mana Kaabah? Jadi bagaimana Ustaz? Adakah Baitul Ma'mur itu ada di atas Kaabah? Dan juga adakah Baitul Ma'mur ini akan jatuh? Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya, Da'i Hilman dan semua, subhanallah. Baitul Ma'mur seperti mana yang kita sedia maklum, kronologinya begini. Ketika mana para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tanya itu digambarkan dalam riwayat bahawa mereka juga merasa bersalah. Seakan macam mereka ini mempersoalkan tindakan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Adam, mencipta manusia. Lalu belum sempat pun dinyatakan apa-apa, selepas malaikat tanya, maka mereka rasa bersalah, mereka mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka nak menunjukkan manifestasi ampun taubat mereka itu, mereka bertawaf mengelilingi Arash. Subhanallah, Allahu a'lam yang mengetahui besar mana Arash ini, tak tergambar oleh kita. Dan dengan syafaqah, dengan rasa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan untuk para malaikat dibina Al-Bait Al-Ma'mur, ataupun biasanya orang kita kata Kaabah untuk para malaikat yang berada di bawah Arash. Lalu daripada pusing besar tu jauh, para malaikat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Baitul Ma'mur untuk mereka bertawaf. Perasan ataupun tidak, Kaabah ini selain daripada ianya disebut sebagai Kaabah, nama lainnya juga disebut sebagai Al-Baitil Atiq. Ain ta ya qaf, Al-Atiq. Al-Atiq ini maknanya ada banyak. Pertama, dia membawa makna bangunan ataupun bentuk foundation yang telah pun lama ataupun yang dah tua, yang memang telah sedia ada ataupun telah dibina binaan asas dia. Dan kedudukannya dalam satu riwayat, sememangnya Baitul Ma'mur ini yang para malaikat bertawaf di langit, dianya sejajar dengan Al-Kaabah yang berada di bumi. Kerana itu pernah digambarkan dalam riwayat,
kalau jatuh, tapi dia tidak jatuh. Nak tunjukkan bahawa ianya sangat-sangat paralel, dan ini bertepatan dengan apa yang dinyatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimah Muhammad dia membawa makna ataupun tergabung di dalamnya dua makna. Pertama, Muhammad itu ialah orang yang paling banyak memuji Allah daripada lafaz Ahmad, dan yang keduanya Muhammad itu yang paling banyak dipuji. Dipuji itu dua, satu oleh penduduk dunia dan satu lagi oleh penduduk langit. Lalu malaikat terus bertawaf di langit, di Baitul Ma'mur, dan kita manusia ini dalam ibadah haji ataupun umrah ataupun buat tawaf sunat boleh, dan kita bertawaf. Tawaf ini berjalan. Dia tidak ada sebarang bentuk doa yang spesifik yang mesti dibaca. Tetapi pelaksanaan tawaf berjalan daripada ikut arah lawan jam. Soalannya, saya pula tanya soalan. Mengapa kita pusing tawaf itu ikut arah lawan jam? Tak ikut macam biasa orang ikut arah jam dan sebagainya. Tawaf ini adalah perlakuan solat. Apa makna solat? Solat yang biasa kita buat subuh sampai isyak, dia berdiri, rukuk, sujud. Tapi tawaf ini solat dalam bentuk kita berjalan. Dan apa makna solat? Isi kandung solat adalah keseluruhannya doa. Daripada kita qiyam sampai rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, semuanya adalah doa. Lalu bertawaf itu artinya kita berdoa dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika bertawaf. Orang ada tanya, kenapa tawaf itu kena ikut arah lawan jam? Kenapa kita tak ikut jam? Antaranya adalah, pertama, kerana itu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keduanya kerana tadi kita kongsi multazam kan, tempat iltisak, tempat di mana kita rapat, kita dekat dan sebagainya. Daripada sudut kondisi manusia ini, hati kita berada lebih cenderung ke arah yang kiri. Hati kita kiri. Lalu yang paling dekat takwanya, imannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati. Hati ini tempat bermulanya segala niat kita, dan dia lebih dekat. Keduanya, daripada sudut saintifik, saya dimaklumkan bahawa dominan kebiasaan manusia ini adalah kanan lebih kuat daripada yang kiri. Islam juga meraihkan faktor ini, bahawa Nabi sentiasa mengamalkan al-yumna. Nabi mengamalkan sunnah pegang dengan tangan kanan, mula dengan tangan kanan, kecuali kalau masuk tandas sebaliknya tangan kaki kiri dan sebagainya. Segalanya mula dengan kanan, masuk masjid kaki kanan dan sebagainya. Diberikan kekuatan kepada kanan ini kerana kanan lebih dominan. Lalu bila kita pusing ikut arah jam, kalau ikut arah jam, maka yang lebih kuat anggota badan yang kena bekerja untuk memandu badan kita itu adalah yang belah kiri. Tapi di sini, bila kita ikut arah lawan jam bertawaf, yang banyak bekerja untuk beza macam, istilah macam lah ya, tayar depan dengan tayar belakang kenderaan. Kan? Tayar depan ni kalau dia belong, bahasa kampung mana tu belong, ataupun dia pancit ke, dia bocor tayar, lebih bahaya berbanding dengan tayar belakang. Kan? Ini yang two wheel drive punya kereta. Lalu yang kanan lebih kuat bekerja, dan yang kiri ini lembut dan tenang kerana dia lebih dekat dengan Kaabah. Lalu itulah antara mengapa kita lihat Kaabah itu dan tawaf itu dalam keadaan yang sedemikian. Baitul Ma'mur kekal di situ hanya untuk malaikat, dan Baitullahil Haram adalah manifestasi manusia di dunia ini untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah binaan Baitul Ma'mur ada di langit, dan di bumi ini namanya Kaabah. Jadi saudara, kita nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat talian. Waalaikumsalam Ustaz. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Abdullah, teruskan dengan soalan. Bila sebut tentang sejarah Kaabah, Kaabah tu sendiri banyak kali dilanda musibah banjir besar lah. Jadi semasa banjir besar tu, di zaman siapakah banjir itu, dan juga bila banjir besar Kaabah tu rosak, digantikan dengan apa? Dengan batu di mana diambil? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Abdullah atas soalan yang diberikan. Ustaz, dunia pernah mengalami beberapa sejarah banjir besar. Benar. Dan adakah Kaabah terlibat dengan sejarah banjir ini? Silakan. Terima kasih pada yang bertanya, Tuan Abdullah daripada Seremban, Da'i Hilman dan semua. Pertamanya, banjir yang besar seperti mana kita sedia maklum yang melampaui dan melangkaui lebih 2/3 dunia yang berlaku pada Nabi Nuh alaihi salam. Dan termasuklah kawasan yang ditenggelami adalah kawasan
Al-Kaabah ataupun Mekah itu sendiri. Dan daripada peristiwa bermulanya Nabi Adam AS diriwayatkan mula membina asas Kaabah dan kemudian sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, itu bukan banjir yang pertama. Ada lagi berlaku beberapa lagi siribah, banjir, kebakaran juga ada yang berlaku, lalu menyebabkan ianya perlu untuk dibina semula, diperbaiki dan sebagainya. Subhanallah, batu yang digunakan juga dalam beberapa siri, kalau kita lihat dalam kitab Akhbar Makkah, tulisan ataupun nukilan daripada Al-Azraqi menyatakan ada juga riwayat peristiwa bahawa antara yang diambil itu batu dan juga kayu. Kayu yang dibuat untuk atap, saqaf ataupun dijadikan sebagai tiang. Kalau kita perasan sekarang dalam Kaabah, di dalam itu sendiri ada 3 tiang. 3 tiang ini mula diasas di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tahun 64 Hijriah. Sahabat Nabi bila dia ketika itu menjadi ketua dan dia membina untuk menguatkan tiang, menguatkan atap yang ada di dalam. Gabungan antara batu-batu daripada kawasan sekeliling dan juga daripada kayu yang diambil, ada juga yang diambil daripada pedagang yang datang daripada Eropah yang kebetulan berada di Jeddah dan kemudian diambil mereka ini, digabungkan kesemuanya batu dan juga kayu untuk binaan. Sampailah ke peringkat hingga tahun 1960-an. Dan akhirnya pada tahun 1996 kalau tak silap saya, tetap masih lagi ada perubahan-perubahan, penambahbaikan, touch-up dan sebagainya agar memastikan binaan bangunan itu kukuh. Lalu ianya kalau kita lihat, kalau zaman Nabi Ibrahim AS bermula dengan batu itu dibantu oleh para malaikat, yang ini selepas daripada itu ianya datang daripada manusia, daripada kaum Jurhum, daripada kaum ini kemudian sampai kepada Qusay bin Kilab, sampai kepada kaum Quraisy. Kesemuanya itu dibina berdasarkan kepada keperluan sedia ada dengan meraihkan kecanggihan teknologi sedia ada pada masa-masa berkenaan. Ustaz, bila mana cerita perkembangan sejarah Kaabah ini, kenapa Kaabah ini dibina tinggi sedikit selepas beberapa zaman yang berlaku? Baik. Pertamanya adalah kerana Nabi Ibrahim AS digambarkan dalam Al-Quran wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Ketika mana Nabi Ibrahim mengangkat binaan dan meninggikan binaan. Proses mula meninggikan itu telah berlaku zaman Nabi Ibrahim AS. Pertama kerana binaan Kaabah yang sedia ada, piling asalnya, tempat asalnya telah pun ada. Dan Nabi Ibrahim menambahkan berdasarkan ruang sedia ada itu sahaja. Kedua, ditinggikan itu sampai sekarang ni ada pintu Kaabah itu ditinggikan berdasarkan kepada ijtihad pemimpin pada ketika itu. Sehingga kan sampai ke peringkat bila sampai zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ketika itu dah dibina semula, dibuat Kaabah itu sedemikian rupa seperti mana yang saya nyatakan tadi, hadis berkaitan tentang Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyatakan dulunya zaman Nabi Ibrahim ada 2 pintu, sekarang jadi 1 pintu. Dia nak tukar balik, tapi Imam Malik rahimahullahu taala menasihati dengan lafaz, janganlah kamu jadikan Kaabah ini sebagai mainan pemerintah-pemerintah. Artinya datang seorang ketua zaman dia tukar ni, buat ini polisi dan sebagainya. Datang pula pemimpin yang baru, dia pula buat dengan jaran dia. Nak buat yang lain boleh, tetapi Kaabah yang ada itu cukuplah ianya dalam bentuk yang telah pun ada pada masa ini. Artinya pada ketika itu sampailah pada sekarang, yang penting adalah untuk memastikan agar ianya sentiasa terpelihara daripada sebarang bentuk kemudaratan. Lalu peninggian itu bila ditinggikan untuk faktor keselamatan, juga kerana banjir. Lalu bila dah tinggi, kena ada buat tangga dan sebagainya. Ianya diperlukan, tetapi dia tidak langsung mencacatkan atau mengurangkan keberkatan lokasi ataupun tapak asal itu. Itulah kalau kita lihat 12 siri riwayat bentuk-bentuk pembinaan dan perubahan-perubahan yang berlaku, memang akan ada perubahan daripada sudut fizikalnya, tetapi yang penting iktibar kita nak ambil sebenarnya bukan fizikal, tetapi yang kita nak ambil adalah tempat, lokasi dan tapak yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Apabila kita bicara mengenai Kaabah, adakah bentuknya itu penting, tapi faedah daripada Kaabah itu. Ustaz, satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Rahizah. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Ervino Johari, Da'i Hilman, semua kru-kru yang bertugas dan semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah
kegunaan dan fungsi utama pancuran emas yang terdapat pada Kaabah? Terima kasih. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Kak Zah Cenong Pahang. Ustaz, bila mana cerita mengenai pancuk emas? Adakah pancuk emas ini binaan daripada dulu sudah ada? Silakan. Pembinaan asas ataupun lorongnya itu tidak seperti mana sekarang, semuanya telah bermula pada zaman Nabi Ibrahim AS. Tetapi akhirnya bila zaman berlaku macam saya katakan tadi, apabila kecanggihan, teknologi, kekuatan, kemampuan, bajet dah lebih, diraikan perkara-perkara itu untuk ditambah cantik, untuk diperkemaskan binaan dan sebagainya. Dulu Hajar Aswad dia tidak ada lingkaran, dia tidak ada frame yang ada tu. Yang macam kita pegang dalam bentuk bujur tu, tapi dibuat untuk memastikan bahawa elakkan kemudaratan, selamatkan Hajar Aswad. Sebab Hajar Aswad pernah dicuri. Hingga kan sampai ke peringkat zaman moyang Nabi, Qusay bin Kilab cari semula dan akhirnya jumpa, diletakkan balik semula. Selepas banjir yang berlaku di Makkah, ketika mana 5 tahun sebelum bi'athah, umur Nabi SAW 35 tahun, 10 tahun selepas dia berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, maka berlaku banjir besar. Kedudukan zaman itu Kaabah ada sedikit cacat pada pembinaannya, bangunan itu perlu dibaiki oleh orang Quraisy. Hajar Aswad terkeluar daripada posisi asalnya, dan bila nak masukkan pada ketika itu barulah Nabi SAW menjadi pendamai. Subhanallah, dalam peristiwa yang cukup hebat. Kalau ada orang tanya, kita kongsikan. Kalau sekarang ni orang tanya pasal pancuran emas kan, balik pada pancuran emas, ianya ditambah cantik ketika zaman Abdullah bin Zubair, dan kemudian lagi-lagi ditambah lagi selepas daripada itu 64 Hijrah Abdullah bin Zubair, 10 tahun selepas daripada itu zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, 74 Hijriah, menambahkan cantik dan disalutkan dengan emas. Fungsi dia paling asasnya adalah untuk apabila zaman Abdullah bin Zubair telah pun diwartakan, zaman Quraisy lagi dah mula, tapi dicantikkan lagi di zaman Abdullah bin Zubair, pembinaan Kaabah itu ditambah atap. Zaman Nabi Ibrahim AS dia tidak ada atap. Bila tak ada atap, tak perlulah pada pancuran tu. Tambah atap, dibuat daripada kayu, batu dan sebagainya, letak tiang, dan kemudian fungsinya bila dah ada atap adalah untuk mengalirkan air keluar. Menunjukkan kepada kita bahawa dahulunya Mekah ini memang bukan kawasan kering kontang. Dia merupakan kawasan yang subur, hujan lebat dan sebagainya. Orang beberapa tahun lepas rasa hairan, takjub, ini tanda akhir kiamat ke? Bila turunnya hujan yang lebat, basah. Ia bukan merupakan fenomena yang pelik. Ia dah merupakan satu benda yang biasa. Lalu fungsinya untuk mengalirkan air sahaja. Dan di samping itu merujuk kepada tempat jatuhnya itu kawasan Hijr Ismail, yang juga sebenarnya dahulu adalah sebahagian daripada bangunan Tarbi' Kaabah itu sendiri. Jadi ia jadi tempat mustajab doa antaranya. Secara basicnya itulah saja fungsinya, tidak ada fungsi yang lain. Kita ingin nasihati kepada semua jemaah kita yang nak pergi untuk umrah, haji dan sebagainya. Kualiti ibadah ketika umrah dan haji, bezanya dengan solat biasa yang kita buat di sini, di tanah air, di kampung negeri sendiri, adalah ibadah di tanah haram ini segala benda yang kita buat. Di hotel, berjalan ke Masjidil Haram, dalam Masjidil Haram duduk, berzikir, nengok orang, nengok langit, nengok Kaabah, ia juga merupakan satu ibadah yang menjadikan kita dalam bab tafakur. Segala yang berlaku, duduk, berdiri, tawaf, sa'i dan sebagainya, semua itu adalah merupakan doa ataupun ibadah. Lalu, selebihnya daripada itu, diharap kita tidak terlalu rigid ataupun nak sangat detail sampai ke peringkat kita cari. Nanti kan ada orang tanya pula, tu dekat menara jam tu, mustajab tak doa kat situ dan sebagainya. Yang boleh saya katakan adalah, dalam menelusuri sejarah Kaabah ini, amat cantik kalau kita highlightkan signifikan tempat-tempat, monumen-monumen, sudut-sudut di mana adanya di situ keberadaan dan ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam yang Hajar Aswad tadi itu, bila berlaku dispute matters antara semua kabilah sampai peringkat mereka bersumpah la'iqatud dam, bersumpah darah, artinya kalau tak bagi kami ni, kaum kami, kabilah kami untuk letakkan Hajar Aswad di tempatnya, akan berlaku pertumpahan darah. Akhirnya mereka menyatakan bahawa sesiapa sahaja yang masuk daripada pintu itu yang bersetentang dengan Hajar Aswad, dialah jadi pendamai. Dan pintu itu adalah pintu Bani Syaibah. Sekarang ini nombor 26. Kalau tidak silap saya, Nabi SAW masuk di situ.
Tapi tentang pancur emas ini tidak adalah sebarang bentuk signifikan yang boleh kita tambah tokok jadikan cantik kisah ni. Ustaz, bila mana kita bercerita mengenai Kaabah, ada dua rukun yang menjadi rebutan masyarakat dan juga semua tetamu Allah, iaitu rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad. Kenapa rukun Yamani? Silakan. Kelebihan ataupun tambahan ketika kita bertawaf di antara setiap rukun ke rukun, penjuru ke penjuru, sudut ke sudut, sebenarnya tidak ada sebarang satu doa yang khusus. Yang final ini je lah yang kau kena baca. Tak ada. Dia adalah merupakan satu bentuk 7 pusingan itu, satu bentuk doa dan solat yang panjang, mintalah apa saja ketika mana sedang berjalan. Tak pegang buku untuk baca doa. Tak dapat hafal doa yang diajarkan oleh mana-mana ataupun dianjurkan, dicadangkan. Tak dapat hafal. Tak mengapa. Doalah daripada hati. Itu yang tercantik. Cumanya antara Yamani dengan Hajar Aswad itu ada ditambahkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Secara psikologinya dia adalah sudut yang terakhir. Orang lagi 400 meter kan. Dia sampai 100 meter yang terakhir itu, bukan saja pelari itu makin laju, penonton pun berdiri. Artinya nak menunjukkan bahawa dia semakin sampai pada kemuncak, pada garis coklat warna marmar di lantai marmar di Hajar Aswad itu, permulaan dan juga pengakhiran tawaf, maka ianya ditambah. Sekarang itu sahaja, yang lebih daripada itu adalah yang lain, cuma saya tidak berhajat untuk kongsikan kerana dirisaukan dia tidak termasuk dalam riwayat yang sah. Baik, Ustaz, sebentar lagi selepas ini kita akan bicarakan mengenai pintu Kaabah, pemegang kunci dan sebagainya. Tapi kita di TV3 sudah tamat bersiaran di sini. Kita akan sambung pembincangan kita di TV9. Jadi saudara untuk semua terus setia dengan Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, biasakan diri dengan norma baru. Kita di TV3 berakhir di sini Ustaz. Wallahu a'lam. Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu. Segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih sahabat penonton semua yang masih setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Mungkin daripada TV9 masih lagi kekal dengan TV9, dan daripada TV3 bertukar siaran ke TV9 semata-mata untuk mendapatkan ilmu pada pagi ini. Kita masih dengan topik perbincangan kita sejarah Kaabah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ervino. Jadi terus setia sehingga ke penghujung sebab banyak lagi perkara yang kita akan ceritakan dan kita akan bicarakan. Cuma pada kali ini saya nak bacakan sedikit status terkini COVID-19 di Malaysia. Jadi saudara penonton semua boleh lihat di kaca TV, kes baru kita semalam kita ada 13 kes baru dan juga 6 kes sembuh yang discharge dan juga 1 kematian. Saudara, peringatan untuk saya dan kita semua. Saya yakin kita tak nak berlaku seperti sebelum-sebelum ini. Kita tak nak kes meningkat dengan lebih mendadak lagi, dan kita boleh berjuang sama-sama. Cuma saya dan kita semua bertanggungjawab untuk menjaga SOP, penjarakan sosial, dan juga jangan lupa untuk pakai pelitup muka dan juga sentiasa basuh tangan. Jadi tanpa selengahkan masa, kita nak bicarakan lagi mengenai sejarah Kaabah ini. Ustaz, tadi sebelum berehat kita ada soalan mengenai pintu Kaabah. Saya ada terbaca satu soalan di Facebook daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Rasulullah SAW hanya memilih satu keturunan sahaja yang menjaga kunci Kaabah, iaitu Bani Syaibah? Mohon pencerahan, terima kasih. Jadi adakah ini yang pertama Ustaz, satu keturunan, dan yang kedua, bermula bila ada pintu Kaabah ini dan mengapa satu keturunan saja yang dibenarkan? Silakan. Ya, terima kasih kepada Da'i dan juga kepada yang bertanya. Subhanallah, cantik. Yang pertama, apabila berlakunya perebutan zaman Nabi Ibrahim AS, semuanya tidak ada apa-apa perebutan kerana hanya dia yang membina dengan Nabi Ismail. Suku kaum yang ada pada ketika itu menjadi komuniti di Makkah adalah suku kaum Jurhum yang datang daripada Yaman
datang minta izin pada Hajar dan juga Ismail alaihissalam untuk duduk dan membina. Bertepatan dengan ayat 37 surah Ibrahim dalam Al-Quran Al-Karim, di mana doa Nabi Ibrahim agar dilembutkan hati, afidatun tahwi ilaihim, agar adanya komuniti. Sebab dia tinggalkan anak dan isterinya berdua sahaja. Nabi Ibrahim doa pada Allah pada ayat yang ke-37 surah Ibrahim agar dilembutkan hati manusia untuk datang dan menetap dan memakmurkan Mekah. Lalu suku kaum Jurhum selepas daripada berlakunya empangan pecah Sad Ma'arid yang berlaku di Yaman, ramai yang bertemparan lari dan suku Jurhum datang jumpa dan menetap di Makkah. Dan tidak berlaku disput di situ kerana ketuanya adalah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim bina pintu dua, satu di bahagian barat, satu di bahagian timur, iaitu antara Gharbi dengan Hajar Aswad dan juga antara Yamani dengan Syami. Dua. Kemudian apabila sampai ke zaman Quraisy, berlaku perebutan dan sebagainya, akhirnya pintu yang dua tu tutup, satu tutup. Kemudian buka balik jadi dua balik semula. Dan kemudian orang Quraisy dalam membina semula ditinggikan pintu Kaabah yang asalnya dibina oleh Nabi Ibrahim AS itu di tanah lantai ardi, ditinggikan sedikit dan dijadikannya tutup dengan daun pintu. Daun pintu ni macam rumah orang Melayu lama kan, tutup dua begitu, buka dan sebagainya, tutup, dan bila tutup, bila dah ada pintu berkunci. Zaman Nabi Ibrahim AS bina dia tak ada kunci. Dan sebab pintu pun tidak ada, dia open, terbuka begitu. Lalu ada kunci dan akhirnya berlaku perebutan siapa yang nak memegang kunci ini. Hingga akhirnya diputuskan bahawa ianya perlu dipegang oleh keturunan Bani Syaibah. Apa yang berlaku? Yang menariknya adalah selepas daripada itu, bagaimana implementasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pentingnya bagi yang memegang kunci Kaabah ini. Lambang keamanan, keselamatan, kesejahteraan, amanah. Ketika pada tahun 8 Hijriah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tentera dan umat Islam memerdekakan kembali kota Makkah. Buka semula, menawan, menghapuskan kesemua 360 berhala diriwayatkan yang ada sekeliling Kaabah itu dihancurkan dan sekaliannya masuk ke dalam Islam. Ataupun tak masuk Islam, mereka berada aman di bawah pemerintahan umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah. Nabi rindu kepada tanah airnya. Nabi sayang kepada negaranya Makkah. Nabi rindu pada Kaabah. Nabi bagi tahu bila dah masuk Kaabah Makkah itu, Nabi kata dia nak solat di dalam Kaabah. Seperti mana yang Nabi buat sebelum hijrah. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Talib diarahkan mencari, dan bila dia cari, keturunan yang pegang kunci pada ketika itu ialah Abdullah bin Abdul Uzza. Ini nama dia sebelum masuk Islam. Nama dia selepas Islam adalah Talha, Uthman bin Talha radhiyallahu anhu. Dia adalah merupakan keturunan pada ketika itu yang memegang kunci. Syaibah daripada rumpun Bani Quraisy. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Talib jumpa Uthman, diambil kunci itu dan dia bagi tahu bahawa tujuannya adalah Nabi nak dia mengambil begitu sahaja. Sedangkan amanah untuk memegang kunci Kaabah pada ketika itu, keturunan yang sah dan legit adalah Uthman bin Talha. Tapi ketika itu namanya Abdullah bin Abdul Uzza, dia belum masuk Islam. Sayyidina Ali ambil, bagi pada Nabi, buka pintu kunci Kaabah, naik tangga sikit, buka Kaabah dan kemudian masuk. Solat dalamnya. Selepas itulah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, menyatakan bahawa ramai ulama tafsir yang lain menyatakan turunnya sepotong ayat Al-Quranul Karim. Ayat yang ke-58 dalam surah An-Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang bermaksud sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melaksanakan, menegakkan keadilan, amanah kepada orang yang telah pun diberikan. Menunjukkan ayat ini, ramai para mufassirin merujuk kepada peristiwa, ayat ini turun kepada peristiwa Uthman bin Talha diambil kuncinya itu oleh Sayyidina Ali kerana Nabi nak solat di dalam Kaabah. Sedangkan pintu kunci Kaabah itu perlu dipegang berdasarkan kesepakatan dahulu oleh keturunan Bani Syaibah. Selepas turun ayat ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ambillah kunci ini wahai Bani Talha dan ia kekal selama-lamanya di tangan kamu dan tidak akan ada orang yang mengambilnya daripada kamu. Diriwayatkan juga Sayyidina Ali datang jumpa Uthman, bagi semula kunci itu elok-elok, minta maaf kepada dia. Orang Islam menguasai Mekah ni.
dah jadi pemerintah pada ketika itu, mohon maaf kepada yang minoriti, Osman ketika, dan dia pun bukan orang Islam pada ketika itu, serahkan semula kunci, bahawa Nabi tadi pinjam sebab Nabi rindu sangat nak solat di dalam Kaabah, dan diberitahulah wajarannya. Diriwayatkan beberapa hari selepas daripada itu, Osman bin Talha ataupun nama asalnya Abdullah bin Abdul Uzza menerima hidayah daripada Allah dan masuk Islam, dan dia terus pegang hinggalah sekarang, dipegang oleh susur galur keturunannya. Itu sedikit sebanyak. Ustaz, bila mana Ustaz sebutkan tadi ada kaum daripada Yaman yang datang menetap di kota Mekah. Apakah signifikannya Ustaz bila Ustaz cakap Nabi Ibrahim ini dia bergerak daripada satu negara ke satu negara dan tempoh masa yang panjang dan meninggalkan isterinya Hajar dan juga anaknya Ismail di satu tempat yang pada ketika itu kering kontang. Betul. Silakan Ustaz. Subhanallah, sangat cantik Da'i, dan saya ambil ruang sikit untuk berkongsi dapatan kerana agenda yang besar dalam sambutan kita countdown untuk Aidil Adha 31 Julai ini, 10 Zulhijjah, adalah untuk mengenali dan mengambil iktibar benar-benar daripada peristiwa sirah Nabi Ibrahim AS dan juga peristiwa yang berkaitan dia dan juga anaknya Ismail serta isterinya Hajar dan juga of course dengan Sarah. Nabi Ibrahim AS pertamanya kaitan antara Mesir, Palestin, Makkah. 3 ruang ini, 3 daerah, 3 negara ini. Bila Nabi Ibrahim AS diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah ke Mesir, dia bawa isterinya. Pada ketika itu hanya seorang saja isterinya, iaitu Sarah. Orang kita yang biasa tambah dia kata Siti Sarah. Nama asalnya Sarah saja. Siti ini adalah nama bahasa pasar, panggilan bahasa Arab, singkatan kepada perkataan Sayyidati. Sayyidah, artinya puan, ataupun orang pangkat gelaran yang diberikan kepada wanita. Kalau lelaki Sayyidi, ya, ataupun Sayyid. Sekarang orang panggil Sayyid lah dan sebagainya. Lalu bawa Sarah. Sarah ini digambarkan dalam sejarah sebagai seorang wanita yang sangat rupawan, cantik. Masuk ke Mesir, Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Nabi Ibrahim AS bahawa raja di Mesir ketika itu raja yang zalim. Raja yang digambarkan seakan berpenyakit mental. Mental kenapa? Dia hanya suka wanita yang telah pun dikahwini oleh lelaki lain. Dia suka istilahnya isteri orang lah. Dia tidak suka kepada wanita yang lain. Sebab ini adalah penyakit mental, satu sakit jiwa yang berlaku. Lalu pesan Nabi Ibrahim AS kepada isterinya Sarah, kalau raja itu tanya kamu siapa, jangan mengaku isteri. Aku juga tidak akan kata aku suami, tapi dia katakan bahawa ia adalah abang kepada Sarah. Ini adalah satu daripada 3. Saya ulang, satu daripada 3 bentuk dakwaan, tuhmahan, fitnah daripada orang-orang Yahudi yang menyatakan bahawa dalam dunia ini kita boleh menipu. Sebab mereka memfitnah Nabi Ibrahim AS ada 3 kali menipu. Yang pertamanya inilah, bila sampai di Mesir, dibawa Sarah, raja tu tanya, siapa yang ni? Siapa Sarah? Sebelah Nabi Ibrahim kan? Apa jawab Nabi Ibrahim? Dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyatakan, Nabi Ibrahim kata, hadhihi ukhti. Ini adalah adik perempuanku. Padahal isteri. Sedangkan Nabi ini perlu berkata benar, sebab itu mereka mendakwa Nabi berkata perkara yang tidak benar. Sebenarnya mereka lah dakwaan yang salah, sebab jawapan Nabi Ibrahim adalah jawapan yang melebihi, melampaui kapasiti soalan. Ditanya itu agar orang bukan saja boleh terima jawapan, tetapi boleh berfikir dengan jawapan itu mengapa. Antaranya ialah bila dia kata ini ialah adik perempuanku. Normal cuba kita lihat manusia. Kita ni lelaki, kita ada adik perempuan contohnya, ada kakak. Lihat bagaimana protektifnya seorang anak lelaki dalam keluarga bila orang kacau kakak dia ataupun adik perempuan dia. Dia balik rumah lambat 11, 12, 3 pagi tak mengapa. Cuba kalau adik perempuannya buat begitu. Kalau Da'i Hilman ada adik perempuan, soalan pertama akan ditanya kalau balik lambat apa dia? Mana kau pergi? Oh, tengok. Suara pun bukan di sini, dalam sini. Mana kau pergi? Sebagainya kan. Pergi dengan siapa? Balik ku apa? Kenapa lambat? Kenapa? Protektif. Kita belum tentu lagi, tapi kita jaga. Jadi nak tunjukkan pada raja tadi betapa protektifnya kerana ini ialah adik perempuan. Orang Melayu kita ambil istilah ini, itu yang berlaku dalam suami isteri panggil abang dengan adik. Tak salah kerana fungsi itulah untuk menjaga, memelihara maruah, harga diri, air muka isteri itu sendiri. Kemudian yang keduanya ialah apabila Nabi Ibrahim AS ini daripada Mesir diberikan hadiah oleh Raja Mesir itu kerana peristiwa yang panjang, Hajar doa pada Allah, Sarah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Raja Mesir itu menghadiahkan Hajar.
kepada Nabi Ibrahim AS. Dibawa dengan Sarah pergi ke Palestin dan ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengahwini Hajar kerana Nabi Ibrahim tak dapat anak. Subhanallah, lama menunggu, Sarah sampai umur 60 lebih baru dapat Nabi Ishaq, anak selepas daripada Ismail. Dah bawa anak ini pula, dapat anak, menunggu berpuluh tahun sampai ke Makkah 3 kali. Pertama ditinggalkan. Ini saya laju untuk ringkaskan ya. Kemudian ketika mana usia 13 tahun datang jumpa sekejap. Ketika datang itu dia tak dapat jumpa dengan Nabi Ismail anaknya. Dia hanya jumpa dengan isteri Nabi Ismail AS pada ketika itu kerana Nabi Ismail sedang berburu. Kali ketiga umur 20 datang dengan 2 perintah besar. Satu, untuk membina Kaabah. Kedua, hanya sekadar mimpi dia bagi tahu kepada anaknya Ismail, Allah memerintahkan aku untuk mengorbankan kamu. Bukankah ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya erti sayang keluarga? Orang yang dah lama tak dapat zuriat, tiba-tiba dapat zuriat, bagaimana perasaannya? Dan zuriat yang satu-satu inilah yang nak dikorbankan. Subhanallah, bila kita cerita pasal Kaabah dan juga Makkah, ini mesti kita letakkan, barulah kita merasakan bahawa sambutan Aidil Adha kita itu sambutan yang bermakna. Orang rasa Allah Aidil Adha tak macam hari raya. Hari raya dulu pakai 2-3 persalinan. Aidil Adha tak sempat bersalin pun. Kadang sebab kita rasakan kita downgrade, sebenarnya pengajarannya itu lebih besar. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS digambarkan dalam surah Al-Anbiya. Laju ya. Ayat 62 dan juga 63. Bila dituhmah oleh orang-orang Yahudi, Nabi Ibrahim pun boleh menipu. Kami pun akan menipu. Contohnya, bila kaum Nabi Ibrahim ajak dia untuk pergi pesta di luar bandar untuk menyembah berhala, api dan sebagainya. Apa jawab Nabi Ibrahim? Pada ayat yang ke-62 surah Al-Anbiya dia kata faqala inni saqim. Sesungguhnya aku sakit kepala. Padahal Nabi Ibrahim AS tidak sakit kepala pada ketika itu. Tapi dia kata, dia jawab dia tak nak ikut menyembah berhala, dia kata dia sakit kepala. Fatawallau anhu mudbirin. Kaumnya pun dah ajak tak nak pergi, tinggalkan. Tapi bila balik apa jadi? Pertama dia dah tipu. Dia tak kata yang bahawa dia tu sebenarnya yang bukan sakit kepala, dia tak nak ikut. Kenapa tak nak ikut? Dia memberikan jawapan yang lebih besar daripada soalan. Iaitu sakit kepala artinya tak boleh, orang istilah orang sekarang kata cannot brain. Tak boleh nak faham kenapa orang boleh menyembah suatu yang tidak boleh bercakap, bergerak dan membantu dan sebagainya. Bila mereka balik, mereka nampak semua Tuhan-Tuhan mereka telah dipecahkan kecuali yang besar. Nabi Ibrahim AS digambarkan dalam Al-Quran, rujuk ayat 89 dan 90 dalam surah As-Saffat. Digambarkan bahawa mereka kata Nabi Ibrahim AS tidak memberikan jawapan yang benar. Mereka bertanya, qalu a anta fa'alta bi hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kamukah yang pecahkan semua berhala kami ini wahai Ibrahim? Jawab Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tak, yang buat tu yang paling besar. Padahal yang buat tu dia. Kenapa Nabi Ibrahim jawab sedemikian? Dalam Islam, ini bukan menipu. Ini adalah untuk memberikan jawapan yang sebenar kepada soalan yang dangkal, soalan yang pendek, yang tidak mencapah dan diversif maknanya, agar orang tu dapat terima kebenaran dan dapat jawapan lebih daripada yang sepatutnya, yang seharusnya mereka dapat. Ustaz, makna kata itu belum habis lagi tu Ustaz. Tapi saya nak tanya lagi soalan, tapi kita akan berehat seketika. Saudara, sahabat penonton semua, biasakan diri dengan norma baru, dakwah biar tanya Ustaz teruskan. Berehat seketika biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik kita sejarah Kaabah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ervino. Saudara, sahabat penonton semua, sebenarnya dah banyak kita ceritakan mengenai Kaabah. Ataupun kalau kita cerita banyak ni, pada saya, kita baru masuk dalam tempoh 30% daripada perbincangan kita daripada 100%. Sebab apa? Sebab bila kita cerita pasal Kaabah ni, dia meliputi zaman, masa dan juga sejarah-sejarah dan juga ada yang berkaitan dengan riwayat yang macam Ustaz sebutkan pada awalnya, Israiliyat, dan juga ada riwayat yang sahih dan sebagainya. Jadi benda itu perlu perbincangan yang lebih meluas. Cuma kita cuba sedaya mungkin untuk menceritakan mengenai sejarah Kaabah. Apabila kita menceritakan sejarah Kaabah, Ustaz, dia terkait rapat dengan individu yang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Lebih lagi kita dalam hari ini dalam mood untuk merayakan Hari Raya Korban. Cuma Ustaz ceritakan tadi dalam isunya bila mana kita dalam situasi Nabi Ibrahim ini, tadi Ustaz ada sebutkan tadi, ada keadaan lama tak jumpa anak, tapi bila jumpa kena sembelih pula. Bagaimana Ustaz? Ibrah seringkas boleh yang saya kongsikan dalam peristiwa kekeluargaan ini adalah betapa sebagai bapa kita berfungsi untuk memelihara, menjaga, mengawasi dan memastikan anak-anak sentiasa berada dan terpandu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga ayah, kita juga ibu, kita juga sebenarnya ada ibu dan ayah. Fungsi anak adalah untuk mentaati kedua ibu bapa selagi mana ia tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, bila kali pertama Nabi Ibrahim AS meninggalkan Hajar dan juga anaknya Ismail yang ketika itu masih menyusu lagi, tak sampai umur setahun, dan kemudian letak saja di Makkah. Kawasan itu digambarkan dalam Al-Quranul Karim dengan lafaz ghairi dhi zar'in. Kawasan Makkah ini yang ditinggalkan, yang diwahyukan oleh Allah, sinilah tempat untuk diletakkan kawasan Kaabah itu, kawasan yang tidak mempunyai sebarang bentuk tanaman. Dan dalam bahasa Arab ini, masuk sikit bahasa Arab, zal waw zu, dalam bahasa Arab huruf zal waw membawa makna yang memiliki, yang mempunyai. So dalam Al-Quran disebut ghairi zi. Dia tak gunakan zu tapi jadikan huruf ya, waw tukar jadi ya, zi. Maksud yang sama tetapi sebenarnya daripada sudut bahasa dia lebih mendalam. Dia lebih jauh. Artinya ketika itu bila ditinggalkan Hajar dengan Ismail, kawasan Mekah bukan saja tak ada tanaman-tanaman yang hidup, tanaman-tanaman yang mati pun tidak ada. Maksudnya satu tanaman pun tidak ada. Mungkin dulu kata ada tanaman kemudian dah mati. Tak. Memang kawasan kering kontang. Hajar berulang kali tanya pada Nabi Ibrahim. Dah letak, Nabi Ibrahim terus naik semula atas unta, patah balik ni, nak balik ke Palestin. Sebab keluarganya satu lagi Sarah di situ. Kenapa? Arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah, arahan Allah kena buat. Ayah, ibu, arahan Allah kena buat. Lalu Hajar tanya sampai berkali-kali hingga akhirnya Hajar kata, adakah Allah ataupun digabungkan Allahu ta'muruka bihadza. Wahai Ibrahim, Allah ke yang arahkan kamu buat begini? Ini isteri. Nabi Ibrahim tak jawab. Diriwayatkan Nabi sekadar angguk, tak mampu nak bercakap sebab-sebab nak tinggalkan di kawasan yang tak ada orang. Nabi Ibrahim angguk menyatakan, ya, memang Allah lah yang perintahkan. Tengok jawapan Hajar. Bila Allah perintahkan, walaupun nampak sangat tak praktikal yang suami itu suruh buat, maka kata si isteri, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan kami. Keimanan itu cukup besar. 13 tahun selepas daripada itu baru Nabi Ibrahim patah balik, jumpa Nabi Ismail, tak dapat jumpa pun tanya khabar sahaja. Adalah peristiwa tentang isterinya itu yang nusyus dan sebagainya. Subhanallah, Nabi Ismail AS bertukar isteri. Cerita yang panjang, tak mampu untuk kita ungkapkan di sini. Dan ketika umur sekitar 20 tahun, 7 tahun selepas daripada itu datang semula. Maksudnya adalah rindunya kepada anaknya itu tidak pernah hilang. Kita outstation, Da'i Hilman outstation dan sebagainya, rindu pada keluarga itu walaupun sekejap dia tidak boleh hilang. Bahkan rindu yang tak pernah berjumpa. Berdakap dia diriwayatkan jumpa sekejap. Lepas berdakap jumpa selepas 20 tahun, Hajar juga telah meninggal dunia, telah wafat. Hanya selepas beberapa hari, menerusi mimpi, Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja tunjukkan pada Nabi Ibrahim AS, ni fungsinya kamu kena mengorbankan anak kamu. Tetapi nak tunjukkan bahawa dalam peristiwa Aidil Adha ini, peristiwa udhiyah korban ini, keimanan itu yang penting. Dan Nabi Ibrahim AS, Nabi bila mimpi, dia adalah ru'yah yang sadiqah.
Dia bukan macam kita. Sekejap mimpi jadi hang tuah, sekejap mimpi jadi hulu balang, boleh terbang, Avengers dan sebagainya. Mimpi Nabi adalah mimpi yang warid, mimpi yang dipercayai. Menerusi mimpi saja dia nampak, tapi dia percaya bahawa itu datang dari Allah. Apa jawapan Nabi Ismail alaihissalam? If'al ma tu'mar. Wahai bapa, buatlah apa yang diarahkan pada kamu untuk buat. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan dapati aku pasti di kalangan orang-orang yang sabar. Dipesan lagi pada ayah dia masa nak korban tu, jangan lihat mukaku, sebab kalau lihat maka kamu akan timbul rasa syafaqah, rasa kasihan, rasa rahmah dan sebagainya. Nak buktikan bahawa anak juga berperanan, walau siapa juga bapanya, apa latar belakang sekalipun, untuk menjadikan ibu dan ayah dan juga anak, kesemuanya ini berfungsi sebenarnya untuk mendekatkan keseluruhan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segalanya, Allah nak tunjukkan dalam peristiwa ini, sayang cinta bagaimanapun pada ibu, kepada ayah, kepada anak, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya patut letakkan yang paling atas sekali, subhanallah. Itu perkara yang sebenarnya kita perlu titik beratkan, Ustaz. Ustaz, sebenarnya banyak lagi tak bicarakan, cuma boleh tak Ustaz bagikan kesimpulan, sebab apa kita dah ke penghujung rancangan. Silakan. Allah Akbar. Baik. Subhanallah, masa berlalu begitu pantas. Pertamanya, secara ringkas, saya ingin berkongsi dapatan dan mengharapkan agar apa yang kita kongsikan selama hampir 2 jam ini, yang pertamanya adalah betapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, rujuk dalam surah Ali Imran ayat 144, bila Allah memberikan definisi dan juga penekanan siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, usianya 35 tu dia tolong angkat Hajar Aswad letak kat penjuru Kaabah semula. 5 tahun selepas itu dilantik sebagai rasul dan juga untuk memimpin Mekah dan juga Madinah dan seluruh dunia. Sebelum daripada itu lagi Allah bagi tahu, sebelum Nabi Muhammad ini ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Setiap nabi-nabi dan rasul yang terdahulu ini mereka punya sirah, mereka punya sejarah hidup, mereka punya perincian dan mereka mempunyai pemberatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Gunakan peluang terbaik ini dalam peristiwa kita berada dalam 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, mendekati Aidil Adha, agar kita dapat sambut tahun ini Aidil Adha berbeza dengan yang sebelum ini. Kita sambut Aidil Adha tahun ini dengan peningkatan kapasiti maklumat kita berkaitan tentang peribadi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kan namanya itu dirakamkan masuk dalam solat, seperti mana kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir, dalam tahiyat akhir. Ini memberikan gambaran kepada kita, sehingga dalam sejarah menyatakan bahawa susuk tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam ini dia hampir menyerupai fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekatnya daripada sudut kepolitikan perbezaan agama yang ada di dunia juga. Satu-satunya lah yang saya fikir dan kita lihat berdasarkan sejarah, figura Nabi dan Rasul yang diterima oleh semua ideologi ataupun agama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasrani contohnya tak menerima nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Isa sahaja. Dan kemudian ada yang hanya menerima pada Yahudi hanya pada Nabi Musa alaihissalam sahaja, tidak menerima Nabi Isa. Tetapi Nabi Ibrahim ini semua pihak mendakwa bahawa ia adalah nabi kami. Ia adalah nabi kami. Kesemuanya berpusat di situ, seperti mana Kaabah yang kita bicarakan ini berpusat di tempat yang sama, diasaskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu kesimpulan yang ringkas boleh Ustaz berikan. Ustaz, sebagai memberkati kita punya topik perbincangan kita ini daripada awal sehingga akhir ini, boleh Ustaz bacakan sedikit doa, Ustaz? Silakan. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma zid baitaka hadha tashrifan wa ta'ziman wa takriman. Ya Allah, tambahkanlah daripadamu ya Allah kemuliaan, keagungan, ketinggian
kepada rumahmu ini ya Allah. Wa birran wa mahabatan, kebajikan dan kehebatan kepada Baitillahil Haram, Kaabahmu ini ya Allah. Wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu, dan ya Allah tambahkanlah, kurniakanlah kehebatan kepada sesiapa saja yang memuliakan Kaabah, yang mengagungkan Kaabah, mimman hajjahu wa'tamarahu, daripada kalangan mereka yang hadir ke Kaabah untuk menunaikan ibadah haji maupun untuk menunaikan ibadah umrah, ta'ziman wa tashrifan wa birran wa mahabatan. Kemuliaan, keagungan, kebajikan dan juga kehebatan. Berdasarkan ini ya Allah, doa daripada lisanmu ini kami jadikan sebagai petunjuk dan pedoman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki untuk kembali bertamu dan menziarahi rumahmu Baitillahil Haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dan Al-Fadhil Ustaz mohon ampunan maaf sekian terkasar bahasa terlebih bicara. Terima kasih kerana setia menonton channel Ustaz. Jumpa lagi esok dengan topik yang menarik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.